قلتين بوقوع النجاسة فيه سواء غيرته أم لم تغيره ويعفى عن اليسير من الشعر النجس وعن الميتة التي لا نفس لها سائلة والنجاسة التي لا يدركها الطرف ومنفذ الطير والبحر واليسير من غبار السرطين وسؤر الهرة التي أكلت نجاسة ثم غابت زمنا واحتمل بلوغها في قلتين من الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال فصل: ينجس الماء القليل وغيره من المائعات ولو بتكميله قلتين بوقوع النجاسة فيه. Ini masalah yang sama, cuma ada sedikit penambahan, iaitu berkaitan dengan al-ma'i'at. Iaitulah air yang kejatuhan padanya najis, sedangkan air itu tidak cukup 2 qalah, maka mutanajjis. Sama ada berubah ataupun tidak. Wadih? Wala bima'in mutlaqin hallathu 'ain najasatin wa huwa bidunil qullatain. Yanjusu, jadi najislah. Jadi najis yang jadi mutanajjis. Yani yanjusu ay yatanajjasu. Jadi mutanajjislah al-ma'ul qalilu, oleh air yang sedikit. InsyaAllah. Baik, penambahan yang lebih daripada safinah dia. Wa ghairuhu, dan selainnya al-ma' al-qalil. Bayan pada kata ghair. Minal ma'i'ati, daripada segala cecair. Walau ghayah. Ghayah pada kata ghair. Ghayah pada kata ma'i'at. Walau bitakmilihi qullataini, walaupun dengan cukupnya ghairihi itu, cukup berapa? Qullataini, 2 qalah. Biwuqa'tu, ba tu ta'alluq pada yanjusu. Ba itu ta'alluq pada kata apa, Syekh? Yanjusu. Yanjusu tu biwuqu'in najasati fihi. Dengan apa, Syekh? Biwuqu'i, dengan apa? Jatuh najis. Biwuqu'i, dengan jatuh najis fihi, padanya. Yang mana? Ha? Fil ma'il qalil. Fihi fi'ih fil ma'il qalili wa ghairih. Sawa'un, ta'mim pada kata yanjusu. Ta'mim pada kata yanjusu. Sawa'un ghayyarathu am lam tughayyirhu. Sawa'un, sama ada. Ghayyarathu, sawa'un, sama ada. Ghayyarathu, mengubahlah. Ghayyarathu, mengubahlah oleh ia an-najasah. Mengubahlah oleh ia an-najasah. Hu akannya al-ma' al-qalil. Hu akannya al-ma' al-qalil. Am lam tughayyirhu, ataupun tidak mengubah oleh ia an-najasah. Hu akannya al-ma' al-qalil. Ni faham masalah ni kan? Mak dah faham? Faham. Air yang kurang 2 qalah, jatuh najis,
Berubah ke tak berubah ke, mutanajjis. Cuma ada penambahan dia apa tu? Iaitulah berkaitan al-ma'i'at. Sebab dia tambah wa ghairuhu minal ma'i'ati walau bitakmilihi qullatain. Untuk berkaitan dengan awak apa tak padam? Apa ni tidur ke? Seorang dah memang tidur tadi. Faham tak? Ya Syekh, ada namanya al-ma'i'at. Al-ma'i'at dengan makna cecair. Syah? Al-ma'i'at. Al-ma'i'at ni cecair. Baik, air tu cecair tak? Air tu cecair tak? Cecair. Maka murad dengan al-ma'i'at sini adalah ghairul ma'. Sebab tu ibarat kata ghairul ma' min baqiyatil ma'i'at. Cecair yang selain air. Umpama apa cecair? Seperti madu, tandalah. Seperti apa? Madu lagi. Minyak lagi. Kicap. Kicap. Lepas tu kau tulis kicap. Awal-awal sekali dah. Dia takdim kicap. Dia tak? Al-ma'i'at ni, kata para ulama fiqh, hukmuha kalma'il qalili. Apa Syekh? Al-ma'i'at hukmuha apa? Kalma'il qalil. Faham tak? Ma'i'at, cecair-cecair yang selain daripada air. Umpama minyak, madu, lagi apa lagi? Budu, lagi apa lagi? Banyaklah macam-macam. Sirap, kopi. Faham tak? Maka hukumnya seperti air yang sedikit. Bermaksud, walaupun dia 2 kolah. Walaupun apa Syekh? Kari. 8 kawah. Penuh. Tak? Kawah tu besar kawasan DB2. Tak? Gen tabligh buat. Besar DB2 ni. DB2 ni kerajaan tau. Besar tu dia buat. Kari. Tiba-tiba jatuh tahi cicak yang sebesar zarah. Kecil ingat. Maka kena tahuk belakang. Pasal apa? Kerana kaedah dia apa? Kalma'il qalil. Air yang sedikit tak cukup 2 kolah. Jadi mutanajis dengan apa? Jatuhnya nadi. Berubah ke? Tak berubah ke? Serupa saja. Sama juga dengan apa? Ma'i'at. Cecair. Kari. Walaupun 3, 4, 8, 12 kolah. Tak kisah. Sebab hukum dia apa? Seperti air yang sedikit. Faham tak masalah ni? Faham Syimi? Kalau makan. Makan apa? Haram. Makan juga. Dah semut-semut. Makan semut. Bangkai. Bangkai semut nanti kena sebut pasal depan. Tak? Tadi nak buat contoh apa? Tek cicak betul tak? Kalau bangkai semut dimaafkan. Mik bangkai semut buang. Jangan makan bangkai semut ni. Dimaafkan tu, mik buang. Berbeza dengan tek cicak. Tek cicak tak dimaafkan. Dia tak larut, dia memang tak dimaafkan. Syekh kena? Faham betul masalah ni? So, tengok ibarat. Tengok ibarat. Yanjusul ma'ul qalil. Jelas. Kemudian wa ghairuhu minal ma'i'. Selain air daripada apa? Cecair walaupun cukup 2 kolah. Walaupun ni balik pada masalah apa? Al-ma'i'at. Kerana al-ma'i'at hukmuha kal-ma'il qalil. Faham masalah? Maka ayo. Ma'i'at ni apa dia? Cecair. Apa maksud cecair? Cecair ni kalau ditarik nescaya akan ditutup oleh yang lain. Tak? Contoh kita buat masalah kita buat apa? Tok madu dalam ni. Kalau kita tarik madu lagu tu, nescaya tempat yang kita tarik akan ditutup oleh yang lain. Madu yang lain. Itu maknanya apa? Dia cecair. Kalau tarik, tak? Hak tu yang sebelah tak bergerak. Maksudnya itu bukan cecair. Itu dia pepejal. Contohnya apa? Bubuk Asyura Kedah. Tarik tu, hak tepi tak pergi ke tepi. Dia jadi macam kuih. Kelantan dia ni cecair kan? Kerah Oh, kerah. Lah, buat sebut qaid dengan Kedah apa? Li syarafihi. Mana mulianya. Mana mulianya buat Asyura Kedah. Faham tak? Dia qaid apa qaid lazim. Tak? Li syarafihi wa li ladzatihi. Dua-dua kau tarik dia bergerak. Kalau dia dobit dia apa?
Kalau apa tanda lah, dobit dia apa? Jadi jika ditarik, Kalau ditarik, nescaya apa? Akan ditutup oleh yang bersebelahan dengannya. Itu maksud cair. Kalau ditarik, satu juzuk, nescaya akan ditutup oleh yang bersebelahan dengannya. InsyaAllah, itu dobit. Nah, tak? Kalau ditarik, satu juzuk, nescaya akan ditutup oleh sebelahannya. Faham tak ni? Ha? manusia berbicara. Oh, manusia. Okey, okey. Aha, apa masalah dia? Jadi tarik ni. Tadi khoya ke apa? Alim pun kau tak faham. Kita cuba air. Ni cerita macam mana nak bezakan cecair dengan pepejal? Cecair tu kalau anda tarik, dia akan ditutup oleh yang tahu tarik ni no? Ni kan contoh air kan, anda tarik gitu. Faham tak? Dia akan tempat ni akan terbiar kosong ke akan ditutup oleh yang lain? Betul tak? Kalau anda rodok muka anda. Ha tak? Anda rodok gitu. Akan ditutup benda lain. Dia duduk tangan tu, rodok. Ha tak? Dia tak tertutup balik. Itu menunjukkan hantar tu pepejal. Ha tak? Yang sampai kata hantar dajjal, faham tak? Ha. InsyaAllah. Jadi itulah dobit untuk perbezaan di antara apa? Cecair dan juga pepejal. Kalau ditarik satu juzuk, saya boleh apa? Ditutup oleh yang lain. Maka kalau berlaku najis itu jatuh atas pepejal. Contohnya berbuat Asyura. Okey, berbuat Asyura yang dah jadi pepejal lah. Okey. Bukan tengah duk buat tu masih lagi apa? Yang masih lagi apa? Tak mau. Contohnya ni kuih ah, contoh ambil mudah kuih. Takut hangpa tak minat kan buat Asyura kan. Ni kuih. Seri muka. Kalau hangpa tarik lagu tu takkan ditutup dia yang tepi, betul tak? Menunjukkan dia pepejal. Kalau jatuh di sini, faham tak? Maka ambil najis tersebut dan juga yang bersekitar dengan dia buang. Hak lain makan. Kalau pepejal. Tapi kalau kata cecair, jatuh situ buang semua. Kerana itu ada apa? Tanya pada baginda Nabi SAW, bangkai tikus mati di dalam minyak. Nabi kata minyak. In kana jamidan, kalau minyak tu minyak apa? Yang keras, pepejal. Kan minyak yang dibekukan. Fa'alquha wa ma haulaha. Maka buang bangkai tersebut dan barang yang sekitar dengannya. Tapi kalau ma'i'an fa'alqu fa'ariquh. Kalau apa? Kalau cecair buang semua. Bukan buang apa? Buang fa'rah saja. Bukan buang bangkai, buang semua. Wadih. Maka kalau kita buat kari tiba-tiba jatuh, apa dia Syekh? Bangkai tikui. Besar tu. Bangkai apa lagi? Ha? Bangkai cicak kecil. Dimaafkan. Bangkai tikus tak dimaafkan. Besar je bangkai tikui. Bewok mati yang tu. Angkat. Oi. Buat gula halu. Mana? Angkat bawah gua bewok. Ada. Okey, pernah dikisahkan Imam Ibn Sirin rahmatullahi alaih. Ibn Sirin pernah dimasukkan penjara sebab tak mampu membayar hutang. Ini kerana dia jual madu. Madu tu dia beli dengan orang secara hutang. Kemudian bila dia bahagi-bahagi madu daripada tempat asal, dalam hujung kali tu ada bangkai. Lepas tu anak dia cakap, ayah takkan nak buang. Banyak ni. Faham tak? 1, 2, 3 ni. Dia kata kita buang. Sebab apa? Sebab dia tengah bahagi-bahagi. Hujung dalam tu dia. Tempat asal yang dia ambil tu, ada bangkai. Dia buang semua. Maka bila dia buang semua, maka tak dapat. Sebab dia beri berhutang. Dia nak jual. Nak jual semula. Maka tak ada duit untuk bayar hutang balik. Orang report, masuk penjara. Tapi dengan takdir Allah, dalam penjara tu dia boleh apa? Karang kitab tentang mimpi. Itu panggil tafsir Ibn Sirin. Ta'bir mimpi. Ala kuliah menunjuk pada sidik dan benarnya ulama. Ni, bukan ni kata ni. Ni bukan tik cicak ni. Dia macam tik lalak tu ni tak? Tak. Ala kuliah, cumanya ana terjumpa ataupun jumpa dalam kitab Al-Mawsu'ah, Al-Kuwaitiyah, Al-Fiqhiyah. Riwayat daripada Imam Ahmad, ma'i'at jikalau lebih daripada 2 kolah. Ma'i' itu 2 kolah dan ke atas. Sirak 3 kolah, 8 kolah. Jikalau jatuh najis dan najis itu tidak mengubah, dimaafkan.
riwayah dari Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Jadi boleh juga diamalkan. La'allahu boleh diamalkan jika pada zuruf khassah. Pada tempat-tempat macam tu. Dak ada madu. Tiga besen. Besar. Besen besar ni. Ha tak? Tiba-tiba masuk pondok, tik. Ayah, masuk batik cicak. Kena buang semualah. Melainkan kalau taklid Imam Ahmad, riwayah daripada Imam Ahmad, jikalau banyak oleh apa? Banyaklah oleh cecair tersebut 2 kolah dan ke atas, maka apa? Dimaafkan jatuh najis yang apa Azim? Yang tidak mengubah. Kalau jatuh tik manusia tu Syekh. Ha tak? Ui tak gamuk. Ha. Tu mengubah. Tapi beringat tu memang mazhab Imam Ahmad. Jangan kata mazhab Syafi'i pula lingkup dia masalah. Apa yang macam mana ma'i' yang banyak. Ma'i' yang banyak kalau jatuh najis yang sedikit dimaafkan. Ini boleh lah kalau buat bubuk abon. Tiba-tiba ada pula tik. Imam Ahmad. Riwayah daripada Imam Ahmad. Kena buang semua nayo. Buat dua-dua pagi sampai ke petang kan. Tiba-tiba apa? Ada orang pergi kencing kat situ. Ha tak? Ini boleh diamalkan pada mungkin pada bab-bab tertentu. Mungkin boleh. Bawa bateri habis. Ambil ni. Bateri apa? Ada soalan ke apa? Soalan. Yang sedikit yang tak ubah. Jadi tu koit lagi sedikit lah. Najis tu tak mengubah lah. Dia tercicak lah. Wa yu'fa 'anil qalili min asy-sya'ri an-najasi ataupun an-najisi. Baik. Wa yu'fa. Sekarang musannif rahmatullahi alaihi membahaskan tentang al-ma'fuwat. Jadi wa yu'fa masalah apa? Al-ma'fuwat. Al-ma'fuwat dengan makna kata najis yang dimaafkan. Bahasan wa yu'fa ni bahawa sampai belakang habis faslun ni. Wa yu'fa ni berbahas tentang apa? Al-ma'fuwat. Al-ma'fuwatu dengan makna kata najis yang dimaafkan. Al-ma'fuwatu. Al-ma'fuwatu. InsyaAllah Syekh Kena. Najis apa Syekh? Yang dimaafkan. Al-Imam Ibnul Imad dia ada karangan manzumah fil ma'fuwat. Kitab yang khas berkenaan dengan benda-benda najis dimaafkan banyak lebih 300 lebih. Baik, ni sebut sikit Wa yu'afa banyak najis dimaafkan ni. Dia berbeza bab, kadang dimaafkan atas qaul, dimaafkan pada bab ni, tidak pada bab ini ila akhir. Tawil. Wa yu'fa dan dimaafkan anil qalili daripada sedikit. Anil qalili. Yasiri yani qalil. Yasir dengan mana sedikit. Jadi yasir yani wal yu'fa an nazri damin wa qayhi bathratin wa dummalin wa qar. Al qalil sedikit. Minasy'arin najasi daripada bulu najis. Daripada Syekh bulu najis. Ma ubina min hayyin fahuwa mayyit. Tayyib. Apakah maksud bulu najis? Pertama sekali, binatang ada dua. Binatang yang halal dimakan dan binatang yang haram dimakan. Binatang yang halal dimakan, bulu yang jatuh. Bulu tu bulu suci. Hantar ada kambing. Bulu jatuh. Bulu tu suci tak? Suci.
Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa min aswafiha wa ubariha wa asy'ariha athathan wa mata'an ila hin. Jadi tanda elok masalah ni. Kena malah tulis ya. Ha tak? Sekarang ni ada apa? Ada binatang ada dua. Al-ma'kul wa ghairul ma'kul. Al-ma'kul dengan ghairul ma'kul. Ada binatang yang halal dimakan, ada binatang yang haram dimakan. Binatang yang halal dimakan seumpama kambing dan lembu. Maka bulunya itu ketika berpisah suci ke tak? Suci. Faham tak? Ketika suci. Ni bahas bulu apa ni, Syekh? Bulu yang telah berpisah. Bulu apa, Syekh? Adapun bulu yang masih bersambung dengan badan, itu hukumnya suci. Melainkan anjing dan babi. Sekarang ni kucing, ada bulu. Bulu dia najis tak? Bah nak angkat, dia tengah tidur. Faham tak? Hilang dah dia. Faham tak? Bulu kucing tu suci ke tak? Bulu kucing ketika berhubung dengan badan kucing, itu suci. Cuma masalah bila terputus. Dia duduk atas kita, dia bangun, lekat penuh bulu. Faham tak? Tu masalah tak? Bulu yang terputus daripada anggota. Maka bulu yang terputus daripada anggota binatang yang halal dimakan umpama lembu dan kambing, maka hukumnya suci. Nassa alaihi Syekhul Islam fil manhaj. Wadih? Itu asy-sya'r at-tahir. Samalah bulu manusia. Bulu manusia tu walaupun dia tak halal dimakan, tapi dia bulu manusia ni suci. Walaupun bulu kemaluan. Ada mak ambil bulu kemaluan dia buh kat pipi. Tahir, tahir. Tahir, faham tak? Tahir bila khilaf. Faham tak? Ya, tahir bila khilaf. Ya, tahir bila khilaf buhlah mulut makan. Ha. Wadih? Yang kedua, haiwan itu apa dia? Tidak boleh dimakan. Contoh macam kucing. Maka bila bulu tu terputus, bulu tersebut hukumnya najis. Sebab itu kata para ulama, bulu yang terputus tilik kepada apa? Matinya itu. Kalau kata dia mati itu sebagai bangkai, maka apa, Syekh? Bulunya itu bangkai. InsyaAllah boleh faham, Rahman? Jadi ada asy-sya'rut tahir, ada asy-sya'run najis. Asy-sya'run najis itu apa? Bulu yang terputus daripada binatang yang tidak halal dimakan. Atau apa, asy-sya'run najis yang ni. Kemudian ada asy-sya'rut tahir lawannya. Wadih? Ya Allah, masalan bulu terputus daripada kambing, tapi kambing yang bangkai. Suci tak bulu tersebut? Tak suci. Najis. Sebab apa? Binatang kambing tersebut tidak halal dimakan kerana dia bangkai. Wadih? Tayyib. Maka kata muallif rahmatullahi alaihi, wa yu'fa 'anil qalili minasy-sya'rin najis. Dan dimaafkan daripada sedikit daripada bulu najis. Maka masalah bulu kucing. Faham tak? Bulu kucing berada di kain kita. Sah tak semai? Najis tak najis? Tapi jikalau sedikit dimaafkan. Wadah? Apakah dhabit sedikit? Pendapat yang mu'tamad ialah uruf. Uruf. Wa qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian ulama, sedikit tu apa? Sehelai ataupun dua helai. Wa qala ba'dul ulama, tiga helai. Dan talata aqwal. Mu'tamad uruf. Pendapat kedua apa? Sehelai ataupun dua helai. Itulah ibaratul Imam Rafi'i. Pendapat yang ketiga, tiga helai itu masih sedikit. Sulaim Razi. InsyaAllah, mu'tamad apa dia? Uruf. Yang pertama ikut huruf. Kedua betul-betul. Ataupun dua helai. Ada kalam ni Nasr Rafi'i rahmatullahi alaih. Iyo. Sulaim Razi. Sulaim Razi sahibul isyarah fil fiqh. Tiga. Tapi ulama tanggung
kalam Imam Rafi'i dan kalam Sulaim, itu ada yang ulama tanggung kata bukan muradnya mereka nak bilangan. Tapi nak buat contoh. Contoh kata sikit. Tiga lain. Hmm. Kalau tiga lain. Ayo. Apa penamat siapa dia? Mu'tamad. Ha? Penamat siapa dia? Uruf. Ju- Siapa dia? Mula kau habis Syafi'i. Ini Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar tak ada. Ilmu Ibn Hajar apa semua Ramli masuk Mu'tamad. Kalau depa kata lain, so depa pun bukan Mu'tamad. Qala wa 'anil maitati allati la nafsa laha sa'ilah. Ini yang disebut oleh Imam Ibn Ruslan rahmatullahi alaih. Wastathni maitan damuhu lam yasili aw la yura bit-tarfi lamma yahsuli. Sampai lagi Azim, situ. Wastathni maitan damuhu lam yasili sampai lagi. Sampai lagi saya tak masuk bab taharah. Wa 'anil maitati, dan juga ataf pada an. Jadi wa yu'fa 'anil maitah, dimaafkan daripada bangkai. Ni tengok ni. Bangkai apa Syekh? Bangkai allati la nafsa laha sa'ilah. Nafsa sini makna dam. Nafsa sini dengan makna apa? Dam. Bukan daji sini. Yang tidak ada darah baginya. Nya mana? Nya maitah. Baginya nya bangkai itu sa'ilatun mengalir. Dan dimaafkan daripada bangkai yang tidak ada darah yang mengalir baginya. Sini, maksudnya binatang tu darah dia beku ke? Kalau darah beku, tak ada binatang hidup. Kata kecil. Orang dia tak mengalir. Semut. Tak mengalir. Lepas tu dia nak hidup ke tak? Maksud dia apa? Dia kerah ke tu darah dia? Tak ada darah. Ada darah dia. Murad kata tidak ada darah yang mengalir, yakni ketika mati. Bila mati tu darah dia tak mengalir dah. Itu maksud dia. Hala mautiha. Semua mati dah tak mengalir. Apa dia? Tak, maksudnya bila mati tersebut darah dia tak mengalir. Kalau macam manusia, darah dia tu masih mengalir. Menunjuk kepada kekuatan darah dalam tubuh. Mengalir? Maksudnya selepas mati. Bukan baru-baru lepas mati. Oh. Baru-baru mati. Mengalir tak? Tak tahu juga. Kalau anak ngaji guru dia kata gitu. La damalah sa'il 'inda syaqqi 'udwin minha fi hayatiha. Sorry ya. Dan daripada bangkai yang tidak ada darah yang mengalir, yang darah mengalir tu bila? Yakni ketika silap tu. Nak kata apa tadi? Ketika mati. Tak. Ketika lena ni aku ni. Ketika apa? Ketika cabut anggota daripadanya ketika hidupnya. Macam kaki dia misalnya. Faham tak? Tidak ada darah yang mengalir. Yang ni apa? Bukan ketika mati. Tak? Mak kata dia kata ketika mati. Nak orang tau. Ketika mati apa? Yakni ketika apa? Tidak ada darah mengalir, yakni ketika cabut anggotanya. Ketika hidupnya. Tidak, ketika hidup bukan ketika mati. Dia semut lah. Ketika cabut anggotanya, ketika hayatnya. Ketika cabut anggotanya, ketika hidupnya. Anta ambil kucing, anta cabut kaki dia. Keluar darah. Tubik dah darah, tubik darah. Menunjukkan apa? Itu bangkai yang ada darah yang mengalir. Kalau anta cabut kaki semut, keluar darah. Tak darah. Nyamuk cabut, keluar darah. Hak anta keluar darah tu anta tampak gitu. Faham tak? Kau tegak gitu. Memanglah keluar darah. Darah stepek. Faham tak? Ni anta cabut kaki dia. Tubik darah. Tak tubik darah. Darah dia sikit. Sebab badan dia pun kecil. Faham tak? Hak ni yang ulama bahas. Jikalau syok binatang tu darah dia mengalir ke tak? Maka ar-rukhas la tunatu bisyak. Dobit para ulama, selagi mana binatang tu lebih kecil daripada cicak ataupun daripada kumbang, maka darah dia tak mengalir. Binatang itu kecil, lebih kecil daripada cicak ataupun kumbang, maka ghalibnya darahnya tidak mengalir. Wadih? Itu dobit dia. Tapi apakah hukum kita cabut kaki binatang tersebut untuk cek darah mengalir ke tak? Haram. Anaknya. Kita jumpa binatang tak?
Ni mengalir ke tak darah dia? Ambil, sak rambut kaki. Apa hukum dia, Mat? Haram. Mak kata haram. Satu pendapat. Ada fi khilaf. Lagi lah. Sebab ada qil kata boleh sebab apa? Sebab lil hajah. Hajat je apa? Untuk tahu darah dia mengalir ke tak, maka dimaafkan dalam bab sembahyang. Lepas tu, dalam ni ada buat syair untuk khilaf Najjar Ramli. Wa syaqqu 'uddu maitatin wa syaqqu 'uddu maitatin idh syukka fi sailani damiha fa haqqiq wa'rifi. Jawazahu wa harriman kama yaqulu al-Haytami. La. Allahumma salli ala Muhammad. Jawazahu anda buat syair soal ni. Lupa Syair ni ri pun lupa. Wa syaqqu 'udwi maitatin idh syukka fi sailani damiha fa haqqiq wa'rifi. Dan hukum mencabut anggota binatang untuk mengetahui mengalir darah dia berlaku khilaf di kalangan para ulama. Faham tak? Ana rasa yang tu yang paling terbaik. شق عضو ميتة إذ شك في سيلان دامها فحقق واعرفي جوزه محرما كما يقول الهيتمي. Satu. وللإمام ينتمي. Itu dia Al-Imam Al-Haramain. Jawazahul lupa lah Allah Musa Muhammad. Di sini rupanya. Ha ni. Jawazahu Ar-Ramli li hajatin kama afta bihi al-hujjatu fihi fa'lama. Wa harriman kama yaqulu al-Haytami li dhulmiha wa lil imami yantami. Salin lagi. Zim. No, wa shaqqu 'udwi maitatin idh shukka fi. Hukum cabut binatang tersebut. Kaki binatang. Untuk tengok sailani damiha fa haqqiq wa'rifi. Mengalir darah. Haqqiq wa'rifi. Apa dia? Jawazahu Ar-Ramli li hajatin kama. Imam Ramli mengharuskan dia cabut kaki tersebut untuk tengok mengalir ke tak darah. Kama, faham tak? Afta bihi al-hujjatu fihi fa'lama. Seperti difatwakan oleh Imam al-Hujjah. Hujjah apa dia? Hujjatul Islam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Kata boleh. Wa harriman kama yaqulu al-Haytami. Haram di sini Imam Al-Haytami. Siapa dia? Ibn Hajar Al-Haytami. Li zulmiha. Kerana menzalimi binatang tersebut. Macam mak sebut. Walil imami yantami. Yani lil imam al-haramain. Jadi al-Imam Ar-Ramli tabi'a fi hadhihi al-mas'alah hujjat al-Islam. Al-Imam Ibn Hajar tabi'a man? Al-Imam al-Haramain. Wadih? Baik. Imam Ramli tadi, kalau dia cabut wajib bunuh. Baik, cuba bunuh awak biar dia hidup lah. Nanya dia. Biar je lah daripada kita bunuh. Zolim 2 kali pula. Mana? Tak apa, dia tak nanya. Mati dulu. Cabut tu lagi. Dia kata demo daripada jalan nyengkek-nyengkek tak. Baik kita bagi hilang kaki tu. Faham tu insyaAllah? Baik. Kemudian katanya lagi. Dan daripada binatang bangkai yang tidak ada darah yang mengalir. InsyaAllah dimaafkan untuk masalah ni. Dimaafkan untuk bab makanan dan minuman. Hak ni anil maitah allati la nafsalaha sa'ilah. Untuk bab apa Syekh? Bab makan dan minum. Adapun dalam bab semayang tidak dimaafkan sama sekali. Dalam ayat lepas mayang dalam ni ada apa? Ada nyamuk yang kecil, semut yang mati yang kecil. Ulang balik semayang. Kerana apa? Yang ni dimaafkan bangkai yang tidak mengalir darah. Ini untuk masalah bab makan dan minum. Ataupun lebih tepat buat fiqh kita apa? Dalam masalah air. Itu jadi dimaafkan. Dalam bab solat tidak dimaafkan. InsyaAllah Syekh Anam. Baik. Tempat solat pun sama. Maksud bab solat. Kalau sujud atas bangkai binatang walaupun kecil, tidak dimaafkan. Boleh insyaAllah? Baik. Wan najasah.
Jadi wan najasati ataf di atas al-qalili. Wa yu'fa 'anil najasati, dan dimaafkan daripada najis allati la yudrikuha at-tarfu. Anin al-qalil. Jadi anin najasati. Dimaafkan daripada najis allati la yudrikuha, yang tidak nampak akan dia. Yudrikuha ni tidak dapat akan dia najis oleh at-tarfu, oleh pandangan mata kasar. Baca dengan apa, Syekh? At-tarfu. Kalau taraf tu dengan makna apa? Hujung. Dengan bisukunir ra. Yaqulu syair asyarat bi tarfati 'ainin khifata ahliha isyarata mahzunin wa lam tatakallami. Hada. Fa yaqantu anna at-tarfa qad qala marhaba wa ahlan wa sahlan bil habibil mutayyimi. Ada apa? Ada apa? Gewe dia. So apa? Laki lah mari rumah perempuan. Lepas tu main-main mata. Main mata dekat gewe dia lah. Tapi tak berani cakap sebab apa? Sebab ada ahli keluarga. Hada. Asyarat bi tarfati 'ainin. Tunjuk dengan mata kasar. Itu. Khifata ahliha, takut ahli keluarganya. Isyarata mahzunin walam tatakallami, tak cakap. Orang Arab dulu perempuan malu, ni joget terus. Ha dah lah ni. Lepas tu laki tu tengok perempuan tu buat gitu tak? Buat gitu tak? Dia kata apa? Fa aiqantu anna at-tarfa qad qala marhaba. Telah yakinku matanya sedang berkata pada ahlan wa sahlan. Ha tak? Ahlan wa sahlan bil habibil mutayyami. InsyaAllah Syekh. Taib. Dan najis yang mana tidak mendapat akan najis itu oleh pandangan mata kasar. Ustaz ni mai tandamu lam yasli aw la yura bi tarfi lam yahsuli. Dimaafkan. Ni pada bab apa? Pada bab air dan juga pada bab sembahyang. Contoh masalah dia apa? Seperti dalam kitab fiqh sebut kaki kaki nyamuk dia pijak najis. Lekat di tubuh kita. Nampak ke tak? Tak nampak. Maka dimaafkan. Kita nampak tu. Najis tu duduk. Tak. Dia berdiri atas tahi. Dia bagi kita. Cik. Tak nampak apa. Tak wajib basuh. Pasal apa? Dimaafkan. Walaupun hantar sufi sekalipun. Nampak apa? Mata hantar ni macam kantor. Hantar sufi. Nampak dengan mata hati. Syih sufi yang tak faham tak? Ya apa? Dimaafkan. Wadah? Kalau haca. Ha? Kita tapai nyamuk ya, kita haca. Tapai nyamuk. Haca. Aha. Dan tu dimaaf. Tak dimaafkan. An-najasah ni mana murad najis. Hancur. Haca tak nampak. Tak nampak. Dia untuk masalah najis yang tidak dapat oleh pandangan mata, ghalib kitab fiqh akan buat misal tu saja. Misal apa? Kaki nyamuk melekat di najis. Ada pun misal lain jangan bawa. Maka masalah yang Mat sebut ni boleh masuk juga dalam najis yang tidak didapat oleh panca indera. Kalau tak nampak betul lah. Tak nampak. Tapi dalam mayang, dalam semayang, sebelum dia tak dapat dengan panca indera, dia mati dulu betul tak? Dia, tubuh dia tu okey. Hantar keteguk, dia pun pisah sikit. Jadi sebelum dia tak dapat dengan panca indera, dia dapat juga dengan panca indera. Tak tahu. Tak. Dalilnya hantar pukul itu sebab hantar nampak lah. Tak. Sufi ya. Boleh insyaAllah tu. Najis yang tak dapat oleh panca indera. Sebab terlalu halus. Maka dimaafkan. Pada bab air dah bagus lah. Aywah. Makan. Sama lah. Bila sebut air tu maksudnya bab makan tadi lah. Bab makan. Bab makan nak makan najis. Takkan nak makan najis. Tak boleh. Dalam bab air ni muradnya apa? Alat hinggap. Main hinggap tu makan nasi kita. Kita bukan perasan ada hinggap lagi. Dah kena. Dia pun kalau tak perasan tu lain. Ni kan kita perasan. Kita tahu. Kita nampak. Lalat main kat laut. Mereka kira ada hinggap. Itu tak yakin. Tak yakin tak ada masalah. Kalau yakin. Sebab tu saya buat contoh tadi. Kita nampak nyamuk tu lekat dia tahi. Tu dia berdiri main lekat di kita. Wajib tak basuh? Tengok nampak tak? Tak nampak. Kalau benda tak perasan tu Allah Ta'ala tak pernah taklifkan kita. Ini tak bahar tu gimana tak? Tu memang tak tahu dah. Buat kena. Tubuh Najib Muqalladah pun tak tahu. Buat kena. Tak? Wadih? Taib. Wa manfadit tayri wal fa'ri.
Jadi wa manfadhi ataf di atas al-qalil. Ay wa yu'fa an manfadhi at-tayri wal fa'ri. Apa dia Syekh? Manfadhi at-tayri, iaitulah kemaluan burung dan juga apa? Kemaluan burung dan juga kemaluan burung dan juga tikus. Fa'ri. Kemaluan dan tikus. Baik, ni macam mana ni? Soalan macam begitu juga kemaluan kucing. Soalan kemaluan kucing, bila masa dia istinja? Kucing berak tak? Najis tak? Kemaluan dia najis. Bila masa dia akan istinja? Dia main dekat kolam, dia main basuh punggung. Dia jilat tu dengan air dekat lidah dia suci, air mutlak ke? Tak tahu. Air dia jilat punggung dia tu, mutlak ke tak? Dia apa? Pakai ayak apa? Ayak slow. Ayak meratik ke apa? Jadi akan suci tak kemaluan dia? Tak suci. Maka tiba-tiba tak, dia terjatuh di dalam air. Jatuhlah ayak. Jadi jatuh. Kemaluan dia tu pernah basuh tak? Tak pernah basuh. Maka air tersebut memang masuk najis tetapi dimaafkan. Dimakan berdapat ayak dan sayang. Air sahaja. Semayang, kalau semayang, dia masa orang dah abang, jangan kau tak perasan. Kau tak perasan memang tak ada nak buat apa. Faham tak? Allah Ta'ala tidak pernah taklim melainkan benda yang kita tahu. Ada tak lah nampak tik kat pungkok kucing. Ayo. Ni kalau tik kita nampak pungkok kucing, dia kena layak dia makan je tu. Ayo, dimaafkan. Bukan taik, faham tak? Kemaluan tersebut. Kemaluan yang bernajis, bukan tahi. Kemaluan yang bernajis. Walaupun tak ada najis lah, tapi benda dia. Sekarang ni, faham tak? Apa faham tak ni? Bila punggung, hampa tak basuh. Punggung tu bernajis tak? Bernajis. Maka nak hilang, kena basuh. Betul tak? Tayyib. Kalau kemaluan kucing, bila masa dia basuh? Maka sentiasa kemaluan dia tu bernajis. Itu muraknya. Bila jatuhlah ayak, maka dimaafkan air tersebut. Solat tak? Faham tak? Masalah baju kita basah. Kena dengan kemaluan kucing. Syekh, berpindah tak najis? Pindah, tak sah semayang. Tapi kalau dia duduk naik atas kita, faham tak? Allah Masya Selamat. Berlaku tak pemindahan najis? Tak berlaku. Tanggung najis tu depan ada salah. Kemungkinan kucing tu terjatuh dalam mana-mana sungai. Faham tak? Maka ihtimal suci dia, naik atas kita, dia mengaku suci. Faham tak? Depan dia sebut. Depan ni, depan. Suci juga. Kucing bandar. Kan tak ke kucing bandar kerja kampung. Ihtimal. Sini ada sebut. InsyaAllah apa tu? Tu maksudnya apa? Itu maksud ibarah. Apa dia? Kemaluan burung dan juga apa? Tikus. Tak syarat Kemaluan burung dan tikus ini bukanlah qaid. Ini misal. Yang penting apa? Selain dari anak Adam. Apa dia? Semua natal. Semua natal. Tanda elok. Yang penting bukan anak Adam. Kalau anak Adam tak dimaafkan Syekh. Punggung tak basuh. Punggung tak dah basuh punya, basuh dalam kolah. Faham tak? Itu tak dimaafkan. Pasal apa? Kerana anda ada akal basuh. Faham tak? Ni kita buat slogan dekat tanda hitam. Kerajaan ni berdaulat tau. Sila basuh. Faham tak? InsyaAllah Syekh kena? Baik. Sebenarnya Syekh, Yu'fa semua ni semua bayak. Sebab zaman dia bahas bayak ni. InsyaAllah. Cuma tambah nanti. Babi, dok, maafkan. Babi dok. Bak saja murah tu. Oh, tapi kalau soalan fatwa ada sini. Bisyarti alla tatra 'ala al-manfaz najasatun ajnabiyyah fayu'fa 'amma 'ala manfazi min najasah. Kalau yang tu kalau ikut fatwa punya, betul lah fatwa cakap. Contohnya dekat punggung
kucing. Faham tak? Ada najis. Najis apa? Najis dia. Yang ada di punggung. Yang berhubung dengan punggung dia. Dia masuk layak. Faham tak? Maka jawapannya dimaafkan. Yang penting apa? Najis tu apa? Melekat di punggung. Bukan asing. Dah pindah. Ha? Kalau dia pindah masuk toilet tu pindah. Lepas tu lah baru pindah. Faham tak? Dia tak lekat itu. Faham tak? Kerah betul tu orang lekat. InsyaAllah. Maka apa? Kemaluan kucing tersebut. Ada najis di atasnya. Najis apa? Najis kucing tersebut. Masuk layak. Maka dimaafkan. Walau kanal ma'u qalilan. Walaupun air tu pun sedikit. InsyaAllah Syekh kan? Faham insyaAllah? Yang penting bukan najis buat ajnabi. Mana najis kucing itu sendiri. Bukan najis kawan dia. Bukan najis manusia pergi lekat itu. Wadih? Kita boleh berak tu. Ha? Kita boleh berak. Ayo, bukan berak. Yang penting apa? Masuk beserta kemaluan alam tu. Kemudian itu dimaafkan je. Untuk apa kita nak guna ayat tu untuk buat apa? Ya, ni boleh buat wudu, boleh buat mandi junub. Ila akhiri. Boleh buat Maggi. Walaupun tak cukup. Walau kan al-ma'u qalilan. Kalau kata dua kolah dah tak payah bahar dah tu. Tentu Tentu boleh. Takkan mubah. Kalau masuk istirahat sikit je. Dapat kalau najis dimaafkan. Hak ni dimaafkan. Hak ni apa? Ada nas syarak. Kerana apa? Kerana Nabi SAW innaha minat tawafina alaikum. Kucing ni benda-benda yang selalu duk pusing dengan kita. Maka syarak berikan keringanan. Bas. Lepas tu kata yu'afa. Yu'afa ni apa? Asalnya memang najis. Memang tak boleh. Memang menyebabkan bertukar status air. Tetapi ada kelonggaran. Itu mah yu'afa. Wadih lepas tu? Wal yasiri min ghubaris sirjin. As-sirjin kalimatun mu'arrabah. As-sirjin ni bukan asal bahasa Arab. Dia bahasa Ajam. Kemudian dimasukkan di atas jadi apa? Jadi kata pinjaman bahasa Arab. Wadih. Wal yasir dan sedikit. Daripada debu. As-sirjin tahi. No? As-sirjin. Asal as-sirjin ialah tahi bagi unta dan kambing dan lembu. Tapi muraknya umum. Faham tak? Kan tahi. Kemudian dia put. Kemudian jadi apa? Jadi apa? Dia menjadi macam tanah. Debu. Kemudian berterbangan. Kena pada kita. Masuklah air. Kena pada kita. Dimaafkan tak? Dimaafkan. Kata, hatta masuk dalam mulut. Hatta masuk dalam mulut. Batal tak puasa? Tak batal. Dalam Safidah sebut. Wa ma wasala ilaihi gharbatu daqiqin aw nahwihi. Hatta kata tengok hawala pun buka mulut. Islam. Faham tak? Kenapa? Apa faedah buka mulut? Lagi sakit dah. Faham tak? Wal yasir. Dan dimaafkan juga sedikit daripada apa? Ghubar, debu apa? Debu najis. Khalas? Ni soalan satu. Sirjin najis. Asal najis ni apa? Sirjin kenapa najis apa? Unta, lembu, kambing. Muraknya umum. binatang yang makan. Ha? Binatang yang makan lah. Asalnya sirjin untuk najis tiga tu lah. Tapi murak dalam bab fiqh ni kena belaka. Asalkan najis. Unta kambing, unta lembu kambing. Unta kambing lembu ah. Salah unta lembu kambing. Tapi ini bukan kuih kan. Bukan kuat. Semua ni banyak pada misal. Wa su'ril hirrati allati akalat najasatan thumma ghabat zamanan. Yang ni yang Fatu kata ni. Faham tak? Dia mari atas apa? Dia mari atas apa? Atas kain kita ni. Dia mari atas kain kita. Bila masa dia istinja? Jadi kita menanggung apa? Najis. Jawapannya dok. Tak yakin. Kemungkinan dia berjalan tu, dia jatuh sungai. Dia berenang, dia main naik balik. Faham tak? Lepas tu dia jadi dia. Tak menanggung najis. Wa su'ril hirrah. Dimaafkan daripada apa? Su'ri. Kalau tak yakin ni. Kalau yakin. Ha? Dia berok muka kita. Itu yakin tak ada. Maafi kalam. Tak ada kalam tu. Maksudnya tak ada apa? Batal. Tidak ada kalam. Tak ada bahar. Dia dimaafkan. Tak dimaafkan. Itu dia semaya dia. Mayang. Kalau air, maaf. Air dia, dia masuk layak. Dia air, dia berok eh. Dia jalan-jalan buat jatuh air. Hal tu ni kan dimaafkan. Tu maaf. Wa man fazit tayr wal fa'r. Faham tak? Dimaafkan tu. Wa su'ril hirrah. Ada su'ril hirrah. Dan juga mulut kucing. Ingat bukan semestinya kucing. Ini misal. Faham tak? Dan mulut kucing allati akalat najasah. Yang makan najis.
Makan apa contohnya najis? Makan apa ni? Makan bangkai tikus masalan. Najasatan seperti apa? Bangkai tikus. Summa ghabat zamanan. Ke zamanan. Kemudian hilanglah oleh ia hirrah. Hilanglah oleh ia kucing tu. Hilanglah oleh ia hirrah. Kucing tersebut. Zamanan. Satu masa. Satu ketika. Ni, contoh apa tu? Kucing tu. Kan? Kucing tersebut. Dia apa? Dia pergi jilat. Sorry, kucing tu makan bangkai depan kita. Kita nampak. Kemudian lepas tu dia hilang. Selama setengah jam. Ghabat zamanan. Hilang apa? Dalam masa yang tertentu. Wahtumila wuluguha. Dan kebarangkalian. Wahtumila. Kebarangkalian. Wuluguha. Jilatnya. Jilatnya yang mana? Ha? Hirrah tu, kucing tu. Fi qullataini minal ma'. Apa dia? Pada 2 kolah daripada air. Dan ihtimal jilatnya pada apa Syekh? 2 kolah daripada air. Syuf. Masalah ni. Masalah kucing ada dengan kita. Dia makan bangkai apa? Bangkai tikus. Wadih? Bila ni? Kucing. Makan depan kita. Kita nampak dia makan bangkai tikus. Lepas tu dia hilang sebentar. Mari pula. Faham tak? Lepas tu dia jilat kain kita. Kain kita ada najis tak? Dia jilat. Lepas tu dia mari. Dia minum air dengan kita. Tadi baru makan bangkai. Lepas tu hilang. Lepas tu mari pula. Jawapannya tidak jadi najis air ni. Pakaian tak jadi najis. Dimaafkan. Pasal apa? Kerana kemungkinan dia pergi sana tu. Dia menjilat air yang 2 kolah dah lebih. Dia koma. Dia jilat. Baik. Kenapa koid dengan 2 kolah, Mat? Kemungkinan menjilatnya pada 2 kolah. Kalau kurang 2 kolah? Kenapa koid dengan kullatain? Kalau ayat sikit tak lihat. Maka apa? Tak suci lah lidah dia. Kalau kita ihtimal, dia pergi jilat dengan apa? Dengan air yang kurang pada 2 kolah. Maka dia jilat tersebut. Semata-mata bertemu lidah dengan air. Terus mutanajis air tersebut. Kemudian apa? Apa? Baik juga. Gitu tak? Lidah dia. Maka lidahnya duk mengulang-ulang air mutanajis. Maka tidak suci lah lidah dia tersebut. Lepas tu kullatain mak ni qaid. Ha? Tak. Sebab ni masalah apa? Dia jilat tu menyebabkan apa? Air mendatangi ke najis mendatangi? Ha? Dia jilat tu, air tersebut, najis mendatangi ke air yang mendatangi? Najis yang mendatangi. Kalau air ngalir tak apa. Siapa nak buat kerja gitu? Ya, ihtimal. Bukan baik. So, dia kata, wahtumila ihtimal lah. Dalam al-bayan wa ta'rif kata apa? Walau ala bu'din. Walaupun ihtimal tu jauh. Yang penting ihtimal tu harus pada akal. Bas. Tak? InsyaAllah jadi ihtimal ni apa? Yang ni ihtimal, yang penting ihtimal yang ni harus pada akal. Cukup. Walaupun agak jauh pada adat. Wadih? InsyaAllah sini. Harus ni apa? Yang ni harus pada akal. Tak disyaratkan apa? Mesti apa? Mesti harus pada adat. Tak. Yang penting harus pada akal. Baik, masalah. Ni kita kurung kucing dalam sangkap. Kucing tu makan apa? Makan bangkai tikus. Sekarang ni, kucing duk main pusing kat situ ni. Dia keluar-keluar tu, Syekh. Dia jilat kita. Ada sungai tak dalam ni? Ada sungai tak? Maka tidak ada istilah ghabat zamanan. Wah, tu mila ulu rafi ma inul qulati. Ha ni apa Syekh? Tak boleh. Faham tak? Allah. Boleh insya-Allah. Boleh faham tak? Jadi tulis tanda elok. Terkeluar surah jika terkurung kucing.
Tak ada tempat nak tudik. Hak ni memang tak suci lah. Kalau kita buat surah tu lagi. Ni ada petak. Tapi dalam tu ada air apa? Kurang 2 kolah. Maka dia makan bangkai, maka tetap tak suci. Sebab kemungkinan dia jilat kat sini, sini ada kurang 2 kolah. Tak boleh. Jadi kalau nak rabat zaman ni, lepas bersangkang, ataupun kau tak boleh lepas sangkang, buhlah air yang cukup 2 kolah dalam sangkarnya. Selesai masalah. Tidur, lepas tu bangun tidur, oh mungkin dah jilat dia kot. Habis. Allah, dah jawab najis tak? Mana? Kita mandi ni, Ha? cuci je. Macam mana je tak faham? Kalau kita cuci dia baik. Tu dia. Petara tu. Buat apa? Dia bukan wajib sembahyang pun kalau tak nak basuh dia. Mana wajib? Dia jimat bagi kita. Ya, betul. Kita duk maya Ha. dia mari kita dia makan tikus kita mandi dia. Takut dia makmur. Dia nak mandi dia, Syekh. Kalau dia nak makan tikui, kita kena basuh mulut dia. Dia basuh ni. Dia rajin. Dia koma. Ni, anak rasa elok, hantar ambil kucing tu, tok luar pondok, air dia masuk balik, kalau dia jilat, mungkin dia dah jilat mana-mana kawasan DB2 punya air. Selesai. Faham, Syekh? Dia pun buang mesti. Dia buang. Ada apa Allah bersama orang tanya Qadil Amrani rahmatullahi alaih. Dia kata apa? Syekh. Ha tak? Saya nak tanya, mak saya ni dulu bagi saya minum bukan takat susu ibu. Susu kambing pun dia bagi minum. Soalan saya ni, kambing yang saya minum susu dia tu ada adik-beradik. Jadi saya dengan tu jadi kira adik-beradik tak? Adik-beradik susuan tak? Kalau kita gamau je jadi. Tak. Dia kata, Qadil Amrani jawab, "Naam." Tu jadi ibu susuan kamu, suami yang jimak dengan dia apa jadi apa? Bapa saudara kamu, bapa susuan kamu. Ada makan. Arah apa? Ada makan. Wajib taat kedua ibu bapa. Ada tu. Tok Wan dia ada kali, cucu dia ada kali, adik-beradik. Oh rahimahullah taala fasallallahu taala. Ada makan. Tapi kalau kucing tu dia pergi makan bangkai tikus, lepas tu dekat darah kat mulut. So dia pergi jilat ayat 2 kolong, tak ni kat mana. Tak ada masalah. Yang penting kalau ada darah mesti hilang muka darah, kalau tidak tak ada ihtimal kena. Ha tak? Betul. Syah, jaga apa? Najis halal air. Itu Azim. Kurang daripada 2 kolong.